Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tajuk Bagai Aur dengan Tebing, buku teks muka surat 119. Pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan penggunaan kata ganti nama. Sebelum ini kita telah pun belajar kata ganti nama diri pertama. Pada hari ini kita akan menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan perbualan dalam latihan muka surat ini. Sebelum itu sama-sama kita baca petikan Bagai Aur dengan Tebing bersama-sama dengan cikgu. Amalan bergotong royong merupakan budaya masyarakat Melayu. Amalan ini biasanya dilakukan apabila penduduk kampung mengadakan majlis perkahwinan, sambutan acara keagamaan, urusan kematian atau aktiviti kebersihan dan keceriaan. Beberapa hari sebelum majlis itu diadakan, penduduk kampung akan bergotong royong untuk membuat persiapan. Menerusi amalan ini, masyarakat dididik untuk bermuafakat dan bekerjasama. Selain itu, amalan ini dapat memberikan peluang kepada golongan muda untuk mempelajari bidang tertentu ketika menyelenggarakan majlis kenduri atau acara keramaian. Pada bulan lalu, sepupu Amar telah melangsungkan perkahwinan. Sehari sebelum majlis perkahwinan itu diadakan, Amar dan rakan-rakannya telah berkunjung ke rumah sepupunya itu. Ya, murid-murid sekalian, ini ialah kisah tentang majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Mereka mengadakannya dengan mengamalkan amalan bergotong royong. Jadi Amar telah ke rumah sepupunya bersama dengan rakan-rakannya. Jadi di sini kita lihat perbualan ataupun dialog antara Amar dan kawannya. Jadi sebelum kita melengkapkan dialog perbualan Amar dan rakannya, kita lihat dulu apa pengisian amalan bergotong royong. Apa yang dilakukan secara bergotong royong, iaitu melakukannya secara beramai-ramai dengan perasaan sukarela. Baiklah, di sini ada 3 aktiviti yang telah cikgu senaraikan. Antara amalan bergotong royong yang diadakan ialah memasak makanan kenduri. Memasak makanan secara bergotong royong, secara tolong-menolong, bekerjasama bagai aur dengan tebing. Seterusnya, amalan bergotong royong dalam majlis perkahwinan ialah mendirikan kemah. Mendirikan kemah bersama-sama. Selain itu, amalan gotong royong juga ialah memasak pelamin untuk pengantin. Jadi di sini cikgu nak supaya kamu faham apa amalan gotong royong yang diadakan oleh masyarakat Melayu semasa majlis perkahwinan. Baiklah. Okey, di sini ada perbualan yang mesti kita lengkapkan antara Amar, Wichuan dan Imran rakan-rakannya. Okey, cikgu tunjukkan di sini. Itu dia. Jadi kita akan melengkapkan perbualan-perbualan ini. Sebelum tu kita baca dulu. Wichuan. Apakah yang sedang dilakukan oleh mereka di sana? Kemudian kita akan lengkapkan apa yang dijawab oleh Amar dan seterusnya Imran. Bolehkah golongan muda menyertai aktiviti ini? Kemudian
Wichuan bertanya lagi, pada pendapat kamu, apakah kebaikan amalan ini? Jadi untuk perbualan ini kita kena lengkapkan latihan. Kita kena lengkapkan dialog menggunakan kata ganti nama yang sesuai. Baik, di sini cikgu telah asingkan perbualan antara Wichuan, Amar dan Imran, dan di sini cikgu telah meletakkan nombor-nombor perbualan yang kamu kena lengkapkan nanti. Jadi cikgu dah siap berikan jawapan perbualan antara Amar dan rakan-rakannya. Jadi di sini, apakah yang sedang dilakukan oleh mereka di sana? Jadi jawapan yang Amar jawab, di sini cikgu dah tuliskan. Baik, di sini. Mereka di sana sedang bergotong royong mempersiapkan majlis kenduri perkahwinan. Ya, itu ialah jawapan Amar dan cikgu telah pun tulis nombor 1 di sini. Kemudian Imran pula bertanya, bolehkah golongan muda menyertai aktiviti ini? Kemudian Amar menjawab, ya, golongan muda boleh menyertai aktiviti ini. Baik, seterusnya yang ketiga. Pada pendapat saya, kebaikan aktiviti ini ialah dapat mendidik masyarakat supaya untuk bermuafakat dan bekerjasama. Seterusnya, nombor 4. Boleh kamu jelaskan mengapakah golongan muda perlu menyertai aktiviti ini? Tanya Wichuan lagi. Dan Amar pula menjawab, boleh. Sebagai golongan muda, kita perlu menyertai aktiviti ini supaya dapat mempelajari bidang tertentu ketika menyelenggarakan majlis kenduri atau acara keramaian. Jadi di sini cikgu telah berikan jawapan dengan lengkap, dialog menggunakan kata ganti nama. Jika kamu lihat di sini, cikgu telah pun memberikan jawapan. Ini ialah kata ganti nama diri ketiga, iaitu mereka. Kemudian di sini ada kata ganti nama diri pertama, saya. Kemudian kamu, kata ganti nama diri kedua. Kemudian di sini ada kita. Kata ganti nama diri pertama. Jadi kita telah melengkapkan dialog ini dengan kata ganti nama yang sesuai. Cikgu harap kamu dapat menyalin dialog lengkap ini dalam buku penulisan C, buku penulisan C. Jadi cikgu harap kamu dapat menyiapkan latihan kita pada hari ini. Sebelum tu cikgu tunjukkan semula, inilah dia antara pelajaran yang telah kita belajar, iaitu tajuknya bagai aur dengan tebing, dan kamu melengkapkan di sini nombor ini, melengkapkan perbualan Wichuan, Amar dan Imran dengan kata ganti nama yang sesuai. Semoga kamu dapat menyiapkan tugasan PDPR pada hari ini. Assalamualaikum.